Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Tuan-tuan Menteri, Tok Sri Zahid, Tim Menteri, KSN, PPA dan rakan-rakan saya muliakan. Ini dah banyak bulan dah tak ada perhimpunan. Itu pun belum penuh di Dewan. Seusai belanjawan hari Jumaat, beberapa orang pimpinan dan menteri luar sibuk dengan menghubungi teman-teman sejawat kita di dunia Islam dan juga rantau untuk membantu meredakan tekanan terhadap penduduk Palestin khususnya di Gaza. Sangat mengesankan. Mungkin sebentar lagi di Parlimen saya berikan perkembangan takhir. Saya akan ulas kemudian. Tapi menyentuh hati nurani perasaan. Saya dalam dunia politik lama, tapi saya tidak fikir akan muncul di zaman kini gelagat kelompok manusia sekejam itu. Kita menyaksikan dalam sejarah episod-episod getir dan gelap. Tetapi untuk diteruskan dan disahkan atau dibiarkan oleh kuasa-kuasa besar, pelopor demokrasi, kebebasan, liberalisme Barat dan Amerika Syarikat, itu sangat membingungkan. Baik, saya ulas kemudian itu. Besar belanjawan, kita sedang teliti, respon dan apa langkah yang harus kita perbaiki. Apa ikhtiar manusia kita lakukan sebaiknya. Tetapi kalau ada apa-apa langkah baru yang perlu diperbaiki, kita akan perbaiki seterusnya. Tetapi belanjawan itu belanjawan. Nama saja Menteri Keuangan, tetapi itu pasukan. Timbalan Menteri mengetuai beberapa tim Jatuhkuasa Kabinet, KSN mengepalai jentera perkhidmatan awam dan semua kementerian, semua jabatan diminta memberikan input. Oleh kerana masa bukan masa terbatas dan KSP minta sangat setelah dirunding dengan KSU, KP dan menteri-menteri supaya masukkan apa yang disebut oleh kementerian masing-masing. Jadi agak terlalu panjang. Jadi JPM, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar, Kementerian Ekonomi itu kurang mendapat tekanan kerana saya terpaksa ringkaskan. Kalau tidak ada sampai maghrib, masa dah habis. Jadi tak apa, nanti mungkin dalam ruang lain saya akan ulas. Tapi yang saya tekankan ialah kerja pasukan. Kita dalam keadaan kemelut ekonomi yang agak getir dengan defisit, dengan hutang, masih kita dapat merencana sesuatu yang sebaik mungkin, untuk berikan lebih. Tidak mungkin kerana kekangan kewangan. Kalau terlalu kita terikat dengan kekangan kewangan, akan sengsara rakyat. Jadi bagaimana kita dapat merangka belanjawan yang boleh mengimbangi dua-dua kekuatan atau permasalahan. Dan itulah sebabnya bagi saya kalau soal pendidikan, soal kesihatan, soal keselamatan rakyat umumnya itu tidak boleh dikorbankan. Jadi sebab itu dengan segala kekangan sudah lihat peruntukan untuk pendidikan, kesihatan dan prasarana asas rakyat itu diberi tumpuan. Tapi kosnya agak tinggi. Kejayaan pejabat awam, pelaksana, bukan saja di Kementerian Pendidikan, KKR dan kementerian lain termasuk daripada perkhidmatan awam, ialah kerana apa yang kita sebut untuk laksanakan dapat laksanakan dengan baik. Contohnya, siapa boleh jangka lebih 8,600 tandas boleh kita selesaikan dalam masa berapa bulan.
Maknanya kalau ada komitmen, iltizam, kalau ada tekad, kalau ada ikhlas ala malillah, dia boleh jalan. Hal yang tertangguh puluhan tahun boleh diselesaikan dalam 5-6 bulan. Sebab tu daripada awal saya katakan, dengan pengalaman lama dulu juga dalam kerajaan, saya yakin kalau kita dapat bawa balik semangat di kalangan pimpinan dan juga di kalangan penjawat awam, kita boleh mencipta sejarah baru dan mengangkat martabat negara ini. Ini keyakinan saya. Dan saya lihat sudah ada bibit-bibit awal ke arah itu. Tentu tak dapat kita memuaskan semua pihak, tetapi ada keupayaan itu. Beberapa bulan yang lalu saya panggil semua agensi pelaksana ke pejabat di Kementerian Kewangan dan minta dalam tempoh 3 bulan boleh tak kita ambil langkah yang tegas dan berkesan supaya ada rule of law and order dalam negara ini. Itu bukan saja SPRM ataupun Polis Diraja Malaysia, tapi semua agensi kekuasaan, termasuk Jabatan Audit dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya lihat ada keperubahan ke arah itu. Saya mentingkatkan supaya jangan orang anggap soal rasuah, penyelewengan itu peringkat atas, dia sampai ke bawah. Kerana penjimatan itu besar. Begitu juga pembaziran. Pembaziran ini bukan saja economic imperative, betul. The economic waste and abuse is essentially an economic imperative to correct. Tetapi kita sebagai orang Islam dalam Madani yang cakap soal nilai, mubazirin itu ikhwanus syaitan. Dia keras. Penegasan seperti mana juga bila saya bicara soal kemiskinan, itu soal nilai yang tercerna dari keyakinan agama, bahawa orang yang mengkhianati amanah kepada anak yatim atau orang miskin itu orang yang mendustakan agama. Ra'aital lazi yukazzibu biddin. Begitu juga orang yang membazir. Membazir ini kita selalu lihat yang besar-besar, tapi kita lupa cara kita guna elektrik pejabat, macam ayah kita yang bayar, atau guna pen ketua jabatan 5, KSU 10, KSN 12, Menteri 15, Perdana Menteri 20. Itu saya sebagai contoh, tak sampai 20, saya ingat ada 18. Which means kita kena baik, these are public funds. Jadi kalau boleh kita guna gitu. Ini soal nilai, JAKIM kena bantu berikan peringatan ini daripada yang sekecil-kecilnya supaya besar-besar. Jadi saya harap, dan saya beritahu dah KSN bahawa masa saya di Menteri Kewangan dulu, Jalan Duta, saya ingat bila kita ada perhimpunan, kita di luar, kita nampak bangunan tu mana lampu masih ada. Saya minta ketua jabatan pastikan pergi tutup lampu dulu. You 1 hour out, why must the lights be on? It's not your money, it's public funds. Ini ketua audit setuju dengan saya sahaja peraturan. Jadi saya harap hal ini kalau boleh kita mulakan dalam satu budaya, kerana kalau penjimatan itu dapat kita elakkan, banyak hal boleh dilakukan. Bila saya pergikan umpamanya 2,000 ke pejabat awam, tidak ada yang menganggap ini suatu perkara yang mungkin dalam keadaan kewangan kerajaan sekarang. Dan KSM terkejut dengan jumlah itu. Kementerian Kewangan pun dia tidak mengusul sampai ke situ. Tapi saya fikir dalam rangka yang lebih luas, sebab kajian persaraan ini tidak dilakukan 10 tahun. Jadi dan kajian itu saya beritahu ke BPA tak boleh buat menjadi kajian biasa. It must be a comprehensive study. Dan semua jabatan sektor yang agak ketinggalan atau tidak ada akses mesti diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan. Dia kemukakan oleh JPA, dan saya nak semua rumusan itu sampai ke meja kami tatkala bincang di peringkat tertinggi. Jadi supaya dia dapat ada ruang langsung. Dan tentunya ini akan mengambil sedikit masa lebih daripada biasa. Mereka anggap kalau betul-betul serious comprehensive study of administrative reform atau civil service reform yang juga melibatkan soal kenaikan gaji pesara penjawat awam, dia mungkin mengambil masa lebih daripada 6 bulan. No.
Jadi sebab itu saya rasa elok kita berikan signal bahawa kita akan beri perhatian lebih baik kerana tidak munasabah untuk mengharapkan prestasi itu meningkat tinggi, produktiviti tinggi, tapi kadar upahnya tidak meningkat. Seperti mana dalam sektor swasta sekarang, kalau tengok semua kajian yang dibuat oleh dosen, itu produktiviti itu ada peningkatan, tapi kadar upah itu peningkatan yang sangat sederhana. Jadi dia tidak memberikan satu galakan. Sebab itu sementara saya berikan 2,000 pada penjawat awam dan juga 1,000 untuk usaha sebagai satu sekadar token pengiktirafan pada khidmat mereka. Sementara kajian persaraan itu harus disiapkan. Saya harap dalam pertengahan tahun depan kita kena siapkan supaya ada pengumuman penting dalam belanjawan akan datang. Tetapi sementara itu saya juga minta sektor swasta. Ada yang komplain syarikat untung 400 juta setahun, tapi upah pekerja tidak meningkat langsung. Jadi saya harap signal yang diberikan oleh kerajaan untuk memberikan pengiktirafan kepada pejabat awam juga disambut oleh sektor swasta, terutama yang mencatat keuntungan yang baik. Bagilah sikit tambahan yang munasabah dalam keadaan yang ada sekarang. Baik. Tentang belanjawan, akhir sekali saya nak sebut begini. Kerana kadang-kadang dalam media sosial itu tafsiran yang pelbagai. Dia kata, umpamanya menjaga kadar elektrik, kerajaan terbeban dengan membebankan rakyat. Padahal yang naik itu 10% yang tertinggi. Maknanya yang ada di sini tidak ada yang bayar. Tidak ada peningkatan kadar elektrik. Maknanya subsidi diteruskan. Berapa keuntungan kerajaan ataupun savings kerajaan yang dapat dijimatkan daripada tindakan itu? 4.6 bilion ringgit. Maknanya 4.6 ringgit tiap tahun kita bayar kepada orang terkaya dalam negara kita. Apa itu pun tak boleh? Kadang-kadang saya bukan tak boleh dengar juga kritikan ni boleh, tapi biar munasabah. Bagaimana nak kritik kita? Bukan cukai dia, tak bagi subsidi kepada dia. Maknanya dia bayar kadar yang biasa. Kita hanya beri subsidi kepada 90% rakyat. Berapa sejimatan? 4.6 bilion ringgit setahun. Ayam dan telur, kita beri subsidi dulu daripada zaman saya dulu mana bukan masa menteri keuangan dulu. Kita berikan subsidi masa musim perayaan. Kita bantu sebelum raya puasa, sebelum raya Cina ataupun perayaan di mana kita anggap harga akan naik. Sekarang terus menerus. Berapa dia setakat ini? 3.6 bilion. Saya nak cek TPM, dia ingat. 36 bilion ringgit subsidi. Tetapi sekarang, minggu lalu dengan minggu ini, harga pasaran ayam itu lebih rendah. Jadi kita duk bayar di atas. Jadi sekarang ini, cadangan kita apungkan. Kalau betul ada masalah, itu kita hadapi. Kerana kalau subsidi berapa sekarang satu tahun? 81 bilion ringgit. Subsidi tertinggi di dunia. Walaupun saya dikecamkan, dia kata bila kita jadi kerajaan, hari ini minyak turun esok. Tapi saya dah sebut di parlimen. Masa saya sebut itu 2008, saya dalam Pakatan Rakyat bersama DAP dan PAS, jangan lupa, itu keputusan UMNO tak termasuk itu belum. Masa itu harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang harga minyak Arab Saudi RM2.85. Kita RM2.05. Konteks itu berbeza. Bukan saya nak pertahankan dan turun, cuman dan subsidinya juga berpuluh bilion ringgit. Dan subsidi sekarang, bila saya sebut subsidi minyak, ayam, elektrik, 3.5 juta orang asing peroleh manfaat. 10% terkaya, termasuk 3.5 juta orang asing, tidak termasuk yang menyeludup dari negara-negara jiran. So, dia memerlukan suatu perencanaan baru mengelakkan ketirisan ini. 35 juta
Billions kita bagi pada orang asing. Dia kerja okey, dapat gaji. Tapi kita subsidize dia. Kemudian yang tiris keluar. Bagi minyak diesel. Saya tak ingat angka dia. Tapi begini dia. Sebelum COVID, kereta sekian banyak. Minyak diesel, pengangkutan dan keperluan. Minyak diesel sekian banyak. Ya. Okey, kita faham. Sekarang, kereta tak meningkat sampai berpuluh peratus. Tapi minyak diesel meningkat puluhan peratus. Maknanya minyak diesel itu dibawa keluar dari kapal-kapal laut dan sebagainya dan sempadan. Sebab itu sekarang kita buat dasar perbaiki tentang pendekatan minyak diesel. Tapi yang penting ingat ya, kita kalau apapun percukaian baru dibuat, ia hanya terkena, bukan percukaian, saya sebut penarikan subsidi macam tabung haji yang dibuat. Itu putusan tabung haji sebagai contoh satu lagi. Tabung haji selama ini kita subsidi semua. Siapa nak pergi Mekah, kamu milioner ke, kamu bilioner ke, memang ada standard format subsidi oleh kerajaan melalui tabung haji. Tapi saya kata tak payahlah nak haji mabrur, tak payahlah dia dapat subsidi bagi orang kaya. Kalau dia RM100,000 sebulan pendapatan dia, tak payah subsidi. Ya, alhamdulillah baru ini disambut baik. Tetapi yang lain, menengah atas, menengah, semua diberi subsidi. Bahkan tambahan sedikit lagi bagi B40 baru-baru ini. Ya. Jadi, saya tak fikir itu salah. Tapi kalau ada orang yang anggap itu salah, bagi tahu macam mana nak perbaiki lagi. Setakat ini, alhamdulillah tidak ada bantahan daripada orang yang dia malu. Dia pendapatannya RM1,5 juta sebulan. Bukan kita kenakan kos tambahan, kita tarik subsidi saja daripada kerajaan. Supaya subsidi itu boleh digunakan untuk tabung haji atau untuk membantu yang miskin. Dan baiknya atau istimewanya sambutan daripada tabung haji ini, 400 orang jemaah yang tak masuk dalam kategori ini memilih untuk secara sukarela serah subsidi balik. Kerana dia kata kami nak pergi haji mabrur, tak perlu bantuan subsidi daripada tabung haji. Jadi itu melalui apa? Melalui pencerahan, orang faham ya, tanggungjawab haji. Baik, inilah beberapa dasar saya katakan penyasaran subsidi. Kita sasarkan semula. Subsidi diteruskan. Nak potong tak boleh kerana harga akan melambung dan rakyat di peringkat bawah terkesan. Jadi subsidi akan diteruskan. Tapi mesti ada penyelarasan supaya yang maha kaya jangan diberi subsidi, orang asing dielak dari mendapat subsidi, dan subsidi itu bagi pembayar cukai ataupun rakyat yang memerlukan. Itu yang setakat belanjawan madani ini konsep dia. Kerana sudah dengar dia letih tak? Sudah setengah orang dia dengar pasal saya jumpa balik tu masa tu penat sikit. Polis tu dia terima kasih yang 2,000 je. Saya kata saya bercakap 2 jam tak dengar lain. Dia dengar juga nanti tak apa faham. Tapi sekali lagi saya ucap terima kasih kerana kita tak mungkin buat itu semua tanpa pasukan yang mantap sama ada jemaah menteri yang memudahkan laluannya dan penjawat awam. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum.